مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Siapa yang volunteer nak baca doa? Baca Ustazah. Okey, baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma a'zim raqbatana fil Qur'an waj'alhu nuran li absarina wa shifaa'an li sudurina wa dhihaban li humumina. Allahumma zayyin bihi alsinatana wa jammil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa sakkil bihi midanana warzuqna wa haqqa tilawatihi wa qawwina ala ta'atik ana al-layli wa atrafan nahar واحشرنا مع النبي وآله الأخيار والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, hari ini kita mulakan dengan tajwid ya, seperti biasa, iaitu muka surat 204 ya. Kedudukan apa tajuknya? Kedudukan makhraj suara huruf beserta gelarannya. Betul ya? Kedudukan gelaran suara huruf. Okey. Ke yang itu yang dah. Nombor 6 ya. Okey, kita pergi nombor 6. Nombor 6 iaitu makhraj huruf di sisi qura' dan lughawiyin. Lughah dia ya. Pada ahli bahasa ni lughawiyin lah. Dan ulama qiraat iaitu qura' terdahulu berselisih pendapat dalam menentukan jumlah dan tempat-tempat keluar makhraj suara huruf. Pakar-pakar Quran ni berselisih pendapat. Dia ikut pendapat dia begini, pendapat A begini, pendapat B macam ini. Dia bertelingkah berpandu kepada dalil-dalil masing-masing ya. Para qura' secara amnya hanya mengikut pendapat para lughawiyin dalam menentukan makhraj huruf-huruf Al-Quran ini. Misalnya Al-Jazari. Al-Jazari ni qura' lah, para qura'. Bersetuju sepenuhnya dengan pendapat Al-Khalil lughawiyin dalam menentukan 17 makhraj huruf. Yang kita ketahui itulah, yang kita tahu sangat-sangat itulah. Makhraj ada berapa bahagian, iaitu 17 makhraj ya. Kita tahu, kita ikut Al-Jazari lah. Syatibi pula. Syatibi juga qura' juga. Pula mengikut pendapat Al-Sibawih. Sibawih ya. Lughawiyin dalam menentukan 16 makhraj huruf. Dan Al-Fara' lughawiyin pula menetapkan hanya ada 14 makhraj huruf. Ini bertelingkah tu. Ada yang kata 17, ada yang kata 16, ada yang kata 14. Ya. Kalau kita belajar dengan kelas lain-lain, kata ada yang berpandukan kepada kitab-kitab yang tertentu. Misalnya dia kata huruf dan faraq lughawiyin, dia kata menetapkan hanya 14. Kita jangan kata tak betul lah, jangan ya. Itu dia mengikut para qura' ya. Walau bagaimanapun perbezaan penentuan makhraj di kalangan mereka tidaklah begitu ketara ya, tak begitu ketara ya. Perbezaan pendapat mereka berlaku pada huruf
lam, nun, ra. Di mana Al-Faraq menyatakan ketiga-tiga suara huruf ini keluar dari tempat yang sama, iaitu hujung lidah dan gusi hadapan. Ya, maknanya sebutannya sama keluarnya. Zal, apa dia? Lam, nun, ra. Memang duduk dekat hujung lidah, ya, menyentuh pangkal gusi. Lam, nun, ra. Ya. Ra tu ada getar, itu beza dia. Begitu juga dengan tiga huruf mad tidak diasingkan dari makhraj asal huruf tersebut, iaitu di sisi Al-Sibawih dan Al-Faraq, sedang di sisi Al-Jazari ia dipisahkan makhrajnya. Perhatikan jadual di bawah ini. Ini jadual ni, tengoklah. Makhraj khas. Apa dia makhraj khas? Jazari 17 dia fa, ada semua dia lah, fa, mim, ba, waw, sa, za, so, Syatibi. Apa yang lain? Yang lain sama ke bawah. Ada tak yang lain? Lam, nun, ra sama, dot sama, kaf, qaf, ghain, ra sama, ain, ha sama juga. Apa yang lain iaitu faraq dan makhraj yang 14 ni. Kenapa dia jadi 14? Kurang pula, ya, kurang, ya. Kalau 17 16 tu tak apa lagi, macam sama, ya, walaupun satu dia 16 saja, yang ni 17. Apa yang dia tinggal, yang 14 ni dia tinggal ra, dia tak ada. Ra dia termasuk dalam nombor 6, ya. Nombor 7, nombor 8 pun tak ada, masuk dalam nombor 6 seperti yang kita baca tadilah. Yang lain semua sama. Jadi itulah dia perbezaan yang terdapat pada para pakar-pakar Quran, ya. InsyaAllah. Jadi kita nak mengetahui, jadi bila kita faham kita akan tahulah. Dan sampai 17, ya, sampai 17 sampai ke belakang. Nombor 16 itu ditekan suara ke pangkal hidung, suara dengung nun mim mati, suara dengung sama juga, sama, semua sama. Yang lainnya adalah apa ni, huruf mad, ya, huruf mad. Yang lainnya huruf mad, iaitu alif, waw, ya, suara mad. Bagi Syatibi tidak termasuk, dan bagi Al-Faraq juga tidak termasuk. Itu jadi beza, ya. Sedangkan Al-Jazari termasuk, ya, huruf mad tu termasuk di dalam 17 makhraj itu. Ya, boleh faham, ya? Ada yang kurang faham, sila tanya, ya. Kalau kita tak tanya, kita tak jelas, nanti kita rasa was-wahaya macam mana, tak faham apa bendanya. Ya. Sebenarnya kita dah belajar benda-benda ni, cuma kita mengulang, ya. Alhamdulillah. Siapa yang baru tu, insya-Allah dia akan faham. Kalau tak faham, sila tanya, ya. Tak mana yang tak faham, tak mana yang rasa ragu-ragu, ya. Ya, benda ni kalau kita faham, mudah aja sebenarnya. Mudah kita nak belajar benda-benda yang lain. Sebab kita tahu makhrajnya dekat mana, makhrajnya kat mana. Ini makhrajnya kalau Tariq Syatibi tak ada, huruf madnya tak termasuk dalam makhraj. Gitu kita tahu, ya. Okey, alhamdulillah. Kita yang familiarnya Jazari dengan Syatibi lah. Tapi yang kita amalkan selama hari ini, sejak kecil kita amalkan ialah Syatibi. Ya. Jadi dah kita belajar, masuklah kita buat perbandingan lah antara Syatibi dengan Jazari itu. Ya. Okey. Makhraj huruf menurut Al-Jazari, Syatibi dan Al-Faraq, ya. Inilah 3 ditunjukkan. Banyak lagi sebenarnya, ya. Banyak lagi torik-torik yang kita belum nampak lagi, yang kita belum belajar lagi. Ya, insya-Allah. Kalau kita dah sampai ke belajar qiraat, kita kena tahu ni torik-toriknya. Sebabnya kita kadang-kadang nak cara yang mudah. Kalau dia baca harakat yang ini baca 2 harakat, kita pun nak baca yang 2 harakat, betul tak? Jadi tak boleh dicampur adukkan. Satu bacaan kita itu kita nak baca 3 muka surat. Kita tak boleh campur Al-Jazari, kejap Syatibi, kejap dan berbagai-bagai lagi, Tariq Durrah lah, macam-macam, ya. Jadi kita bercampur aduk kan, kita kena selesaikan satu-satu Tariq itu, ya. Okey, alhamdulillah.
Makhraj huruf, dan seterusnya nombor 7. Kita baca ini, baca je. Makhraj huruf di sisi pengkaji bahasa Arab moden. Ini untuk baca pengetahuan ya. Bila kita ada pengetahuan, kita boleh membezakan yang mana aku nak pakai, yang mana betul. Selama hari ini aku tak tahu pun benda Allah ni. Okey. Kajian para lughawiyin dan qura' terdahulu dalam menentukan makhraj huruf adalah kajian-kajian permulaan dalam melahirkan satu ilmu baru yang digelar sebagai ilmu suara huruf. Suara huruf pada zaman moden ini. Pengkaji-pengkaji baru ilmu ini selain mengambil kira fakta utama terdahulu, mereka juga telah menggunakan peralatan moden seperti X-ray, kajian kedoktoran dan makmal dalam menentukan makhraj sesuatu huruf. Itulah. Kita fahamlah kalau benda-benda ni kita tahu dah, kita tahu awal dah, kita dah tadabbur, dah belajar tadabbur Quran semua ya. Sebab salah satunya Al-Quran ini adalah syifa, penawar, penyembuh kan, penenang, tu dia. Jadi ahli sains dia nak linkkan dengan sains dia tu. Ya. Di antara tokoh-tokoh pengkaji Arab moden yang melahirkan ilmu sautiyat ini ialah Dr. Ibrahim Anis melalui kitabnya Aswad Al-Lughawiyah, cetakan pertama tahun 1948. Dr. Tamam Hasan melalui kitabnya Manahij Al-Bad Al-Lughah, cetakan pertama tahun 1955. Ni kalau yang rajin membaca ni, cari buku ni. Kita nak tahu. Dr. Abdul Rahman Ayub melalui kitabnya Aswad Al-Lughah, cetakan pertama 1968. Dr. Kamal Bishir melalui kitabnya Al-Aswad edisi tahun 1970. Dan pengkaji-pengkaji beserta kitab mereka yang lain-lain lagi yang tidak dapat disebutkan di sini. Okay. Para pengkaji ilmu suara moden tidak mengkaji ilmu ini untuk tujuan membaca Quran dengan sebutan betul, tetapi mereka lebih menitik beratkan persoalan teori sesuatu sebutan itu dengan kupasan yang berlunaskan pemerhatian dan bukti saintifik. Ini dia. Oleh itu kita dapati ilmu ini telah dihuraikan dengan begitu terperinci sekali dari segi teori yang tertulis pada kitab mereka. Tidak sekadar penjelasan ringkas seperti gaya bahasa ulama terdahulu. Di samping itu kajian mereka adalah berdasarkan sebutan-sebutan suara huruf orang-orang Arab pada masa kini. Bukan seperti para qura' yang lebih menumpukan perbahasan makhraj dan dari segi cara sebutan yang betul bagi cara pembacaan huruf-huruf Quran itu sendiri. Mereka nak ilmu je kan. Kita nak belajar menyebut ya huruf itu, nak mengeluarkan suara melalui makhraj yang betul. Bila kita melalui makhraj setiap huruf yang betul, maka sebutan kita sangat lunak walaupun suara kita tak lunak. Sebutan kita cantik ya. Yang daripada hujung lidah kita jangan sebut tengah lidah. Yang dari yang ringan jangan kita sebut berat. Masalahnya kita ni tukar. Yang ringan jadi berat, yang berat jadi ringan. Bila disuruh baca ringan ketika qiraat-qiraat yang berbeza, tak tahulah pula. Ya. Itu dia. Bersin pula dah. Antara hasil kajian moden yang ditemui tentang makhraj suara huruf itu ialah menetapkan bagi setiap satu huruf mesti mempunyai tempat keluar yang tersendiri. Betul lah tu. Ya. Setiap huruf itu ada tempat keluarnya sendiri. Ya. Membezakan antara apa yang dikatakan makhraj, tempat keluar. Maknanya adalah tempat keluar dia. Dari kiri, dari kanan, atas, bawah, tepi, sisi, sepanjang tepi, sepanjang depan, sepanjang belakang, semua ada. Itu dia. Dan apa yang dikatakan cara sebutan menetapkan huruf adalah sesuatu yang tertulis dan suara huruf adalah sesuatu yang dilafaz. Ya? Begitu lah. Bolehlah beza.
serta perkara-perkara lain yang boleh dirujuk dalam buku ilmu aswad atau phonetics. Ini kalau kita nak meluaskan lagi ilmu kita, kena baca lah benda-benda sejarah ni, sejarah huruf-huruf ini. Para pengkaji bahasa Arab moden dalam perbahasan mereka tentang ilmu suara huruf telah menetapkan 10 tempat keluar suara huruf beserta 23 cara sebutannya. Dalam jadual ni ditengokkan ya. 10 makhraj itu ialah lisan, gigi bibir, gigi atas, gigi apa? Gigi bibir, gigi, gusi gigi, gusi, beza-beza. Ya. Langit keras, langit lembut, anak tekak, tengah rongga, dan yang ke-10 pangkal rongga ataupun halkum. Itu dia. Itu 10 makhraj. Ini pengkaji bahasa Arab moden ya. Dia orang buat perbahasan. Okey, lisan pula tengok daripada 23 cara sebutan itu. Daripada lisan contohnya ba mim waw, iaitu merapatkan 2 bibir. Ada pula dari lisan itu, lisan Syafawi, merapatkan 2 bibir. Kita kalau itu bibir kan. Tak apa, kita baca je lah. 23 cara sebutan. Merapatkan 2 bibir dengan kuat. Merapatkan 2 bibir dengan merendah tutupan. Tu mim. Membulatkan 2 bibir waw. Fa pula dia termasuk dalam gigi bibir. Oh, sebab dia gigi depan bertemu dengan bibir bawah. Kan, perut bibir bawah. Tu dia panggil gigi bibir. Menyambung bibir bawah dengan gigi atas, iaitu fa. Okey. Betul. Dan yang ketiga gigi. Gigi iaitu zal, zo, sa. Apa ni gigi? Meletakkan hujung lidah di antara hujung gigi kacip. Itu zal. Kalau kita hujung lidah terkeluar pada gigi kita sikit kan. Zal. Gitu. Zo pun gitu juga. Zo. Ya. Meletakkan hujung lidah di antara hujung gigi kacip dan belakang lidah diangkat. Zo. Betul lah tu. Meletakkan hujung lidah di antara hujung gigi kacip iaitu sa. Sa sama dengan zal. Sama dengan za. Za, sa, zo. Ya. Okey. Gusi gigi. Gusi gigi ialah dal, dot, ta, to. Ta, to, dal, to. Termasuk dot pula. Melekatkan permulaan lidah dengan gusi dan gigi atas. Ini mengikut para pengkaji bahasa Arab ya. Yang kita belajar tu kalau dot dia sepanjang tepi lidah. Jadi perbezaannya. Yang dia meletakkan 10 tempat keluar. Itu sebab jadi 10. Zai sin sad meletakkan hujung lidah menghadap gigi bawah dan permukaannya menghadap gusi atas. Zai sin sad. Saya kata macam mana kita nak tahu dari mana keluarnya kan? Kalau cara kita, kalau bahasa dalam ilmu tajwid kita tu yang kita amalkan tu yang daripada buku-buku yang biasa, kita matikan dia. Zai itu kita mati. Az. Kalau sin as. Kalau sad as. Tu tetap ringan, tetap istifal ya. Sad saja yang kita tebalkan. Else. Ya, gitu. Kalau sin as. Kalau zai az. Bunyi unggas ya. Itu dia sebutan dia. Dan yang kelima gusi. Apa yang gusi? Lam nun ra. Maknanya bila hujung lidah menyentuh gusi atas, betul lah tu. Tapi dia sebut makhraj gusi. Menyambungkan sisi tepi lidah dengan gusi. Lam. Ialah tu. Lam. Betul dah. Gusi. Apa ni? Pangkal gigi depan. Gusi lah. Pangkal gigi depan ataupun langit-langit keras. Hujung langit-langit kita. Hujung langit-langit kita bersambung dengan gusi kita kan. Jadi itu pun boleh dijawab
Mengikut tajwid yang kita belajarlah. Ra pula memukul sisi lidah pada gusi dengan bergetar. Memukul, dia bahasa tu. Bahasa memukul. Macam mana nak kita pukul? Cara dia gitu. Cuba kita matikan. Kita sebut semua, sahabat-sahabat semua sebut sendiri ya. Ujung lidah ni sebut memukul gusi atas. Maknanya berserta dengan getar. Betul lah. Kita tidak menggunakan bahasa memukul ya. Jadi bila kita dapat sekali memukul, kita pun rasa terharu jugalah. Jadi bila kita cuba betul lah begitu. Ujung lidah tu memukul gitu. Serta bergetar lidahnya ya. Dan nun menjadikan sisi lidah bersambung dengan gusi dan merendahkannya. Lembut je. Dia kalau sebut lama dia jadi dengung sebab dia memang huruf dengung. Jadi dengung lah, jadi dia pergi ke khasyum ya. Jadi sekadar untuk menentukan makhraj, kita sebut dengan cara izhar aja lah. Kalau kita sebut lama dia jadi dengung. Nampak tak? Jadi kita cuba sendiri, betul lah. Maknanya nun ni dengan cara tak langsung kita dapat dia sifat dia dengung. Kalau lama dia jadi dengung. Jadi untuk menentukan makhraj, kita sebut cepat je. Jadi kita tahu, betul lah tu hujung lidah menyentuh pada gigi pangkal gusi depan. Sini dia tak sebut. Ni ya. Dan dia kata lidah bersambung dengan gusi dan merendahkannya. Tak habis gusi mana? Dia gigi kita sepanjang ni, atas gigi tu gusi lah. Jadi dia kena sebut gusi depan. Baru betul. Allahu Akbar. Marah Ustaz suruh dia. Okey. Yang keenam, langit-langit keras. Langit-langit keras. Mana langit-langit keras? Langit-langit keras dekat-dekat gusi itulah. Kalau ke tengah sikit dia jadi langit-langit lembut. Ya? Mengangkat permulaan lidah menghadap langit-langit keras dan melekatkannya. Itu jim. Kan kita sebut jim tu. Kita matikan. Seperti mana yang kita belajar dulu-dulu. Kita matikan. Nak tahukan huruf tu mati je. Itu mudah tu. Macam mana kita nak tahu huruf tak ingat lah Ustazah? Okey, matikan dia. Matikan dia, kita rasa dia kat mana? Kalau jim, kita tahulah tengah lidah kita kan. Kalau kita kita lantunkan dia, jadi dapat kita sifat dia. Salah satu sifat dia qalqalah. Dia mudah, tak payah nak hafal. Daripada perbuatan kita itu melakukan exercise untuk menyebut huruf-huruf itu, kita dapat sifat dia. Tapi kena menghayatilah. Sebut je kita hayati ke mana tempat dia. Kita rasa tak tahu kat mana. Jim kat mana tempat dia. Kita tahu dalam mulut je. Matikan dia. Pelan-pelan ikut pergerakan di mana dia duduk, di mana dia keluar. Jadi kita akan dapat dia menemui langit-langit kerah. Antara kerah dan lembut saya rasa tidak kerah je. Kerah ni depan. Kan? Lidah, tengah-tengah lidah kita mengangkat ke atas. Melekatlah, betul lah melekat. Ini bahasa ni ikut kepahaman sendirilah saya rasa ya. Kadang-kadang kita ikut ayat orang tak faham ya. Kita kurang apa nak kata ya. Kadang-kadang ikut ayat orang berbelit-belit kita jadi tak faham. Jadi kita ikut faham sendiri. Kita baca dulu cantik, kalau kita faham alhamdulillah, kalau kita tak faham tanyalah yang orang yang arif tentang sebutan huruf ini, kita tanya, lepas itu kita praktikkan sendiri, jadi kita nampak, baru kita nampak yang kita belajar tu kita praktikkan sendiri, insya-Allah bila kita nampak barulah kita faham. Bila dah faham nak jawab ataupun nak share dengan kawan-kawan, kita guna bahasa kita sendiri. Ya. Okey, jangan bagi lari daripada keterangan asal. Okeylah tu.
Jadi yang seterusnya shin. Mengangkat permulaan lidah. Shin. Ash. Kalau kita tak matikan dia, kita tak tahu macam mana mengangkat permulaan lidah. Yang mana permulaan lidah, depan ke belakang, kita tak tahu mana mula, mana lidah mula. Sama ada di pangkal sini atau hujung. Tu dia. Jadi mengangkat permulaan lidah menghadap langit-langit keras. Kan rasa tak faham. Kalau yang dah rasa faham, alhamdulillah lah. Secara rambangnya, kalau baca begini, mengangkat permulaan lidah menghadap langit-langit keras, tak faham. Saya rasalah. Saya rasa ya. Tapi bagi yang faham, saya ucapkan tahniah lah. Tapi bila kita baca banyak kali, bila ada keterangan, kadang-kadang dah diterang pun, tak dapat terima lah Ustazah. Apa yang diangkat? Apa yang diangkat? Mengangkat permulaan lidah. Yang diangkat ialah lidah. Dia kata betul menghadap langit-langit keras. Maknanya tak sampai lah, hadap je. Berdepan je. Itu pahaman kita kan. Terangkat sikit je lah maknanya. Menghala ke situ. Menghala kepada langit-langit keras tu. Gitu. Menghala ke langit-langit. Tak ada keras langit-langit je. Itu ya, shin menghadap langit-langit keras, betul. Ash. Kita matikan dia. Ash. Ya betul. Dia tak pergi ke langit keras tapi dia menghalakan saja. Betul lah tu. Itu sebab kena amati. Bila kita sebut, kita amati ke mana pergi bunyi itu. Ya, ke mana pergi bunyi itu. Bagi menyebut shin tu kita dah tahu dah. Bukan sin, bukan sad, tapi shin. Ya. Boleh faham ya? Dan seterusnya mengangkat lidah ke pertengahan langit, iaitu ya. Ai. Kita mati ya. Ai. Memang tengah je. Tak pergi hujung, tak pergi pangkal. Ya. Okey. Dan seterusnya nombor 7, langit-langit lembut. Mengangkat belakang lidah menghadap langit-langit lembut. Bila belakang lidah. Ya, mana belakang lidah? Kaf. Saya tak kata belakang, saya kata pangkal. Pemahaman saya lah. Kalau belakang, bawah lidah lah kan. Jadi belakang mana belakang? Nu jauh ni belakang, yang ini depan, yang nu belakang. Betul. Bila kita nak rasa macam kurang faham, mana pula belakang? Pangkal lidah. Maknanya kita faham yang belakang tu ialah pangkal lidah. Jadi dengan kata lain boleh sebut belakang sebab dia anggap depan, ujung lidah ni ialah depan. Okey, betul lah tu. Tapi untuk memahamkan kita, kerana kita kelaziman kita menyebut pangkal lidah, kita tak sebut belakang lidah, kan? Kelaziman kita. Bila kita belajar, tunjuk ajar daripada para guru, jadi berbeza kadang-kadang. Dia ada yang sebut belakang je, dia tak sebut pun pangkal lidah. Ada yang sebut pangkal lidah dan ada yang sebut dua-dua sekali. Hak tu yang saya sebut, kalau ada 3 sinonim, 3 saya kena sebut. Sebab nak beri pemahaman. Sebab antara kita ni bukan sama. Ada yang dia faham belakang, ada yang dia faham pangkal, ada yang faham sempadan kerongkong, gitu. Jadi lebih baik kita jelaskan apa yang kita faham. Kalau sinonim dia ada 3-4, sebutkanlah sambil lalu. Supaya dia tidak haru bila dia masuk kelas lain ataupun dia naik tingkat lain. Jadi dia tak heranlah, dia dah tahu dah walaupun dia tidak gunakan hari-hari. Gitu. Maknanya dia pernah dengar. Okey, saya pernah dengar tapi saya tak amalkan. Saya biasanya sebut belakang ataupun saya sebut pangkal lidah, gitu. Ataupun saya sebut berhampiran dengan anak tekak. Ada juga orang sebut macam tu. Qaf ya. Qaf, kaf duduknya dekat dengan anak tekak. Boleh kalau jawab begitu betul. Jadi ini yang kita kena faham. Bila kita faham benda-benda tu, kita boleh menceritakan kepada sahabat kita, pada anak-anak kita, pada anak-anak murid kita. Insya-Allah dia orang akan memahami. Walaupun kelaziman mereka menyebut cara yang lain ya. Okey. Iaitu kaf, ya. Menghadap ke langit lembut. Jadi memanglah dia tak sentuh pun langit.
Ya, sebut. Jadi oleh kerana kita tahu dah kaf ini ialah istifal, dia tidak menyebut aqab. Itu dah tebal. Jadi sebutnya dengan lembut. Dan seterusnya 17 iaitu ghain. Ghain ya. Ghain ini dah jadi huruf yang datang daripada kerongkong ataupun halqum ataupun inilah halqi ini ya. Mengangkat belakang lidah sehingga bersambung ke langit-langit lembut. Tu dia. Dia kata mengangkat belakang lidah. Belakang lagi lidah. Ghain maknanya pangkal lidah lah tu. Belakang lidah tu maknanya lidah yang ke belakang sekali. Depannya ialah ini ujung lidah. Dekat bibir ni ujung. Dalam tu pangkal. Betul lah tu. Tapi kita kena explain macam gitu. Ya, belakang lidah sehingga bersambung ke langit-langit lembut. Ghain. Bila kita sebut gha, memang dia dekat ni. Memang dia hala pergi ke langit-langit lah. Langit-langit lembut. Yang belakang sekali langit-langitnya lembut ya. Lembut di langitnya. Cuba rasa dengan ujung lidah. Lembut kan? Dia boleh pergi mari. Dia boleh kita sebut gitu, dia boleh ikut ujung lidah kita, sentapan dia tu. Apa nama? Kita bawa dia ke bawah pun dia mau kan. Kalau gigi, kalau langit-langit keras ni tak, dia dah melekat lah situ. Tak boleh. Ini tolak dengan ujung lidah pun dia boleh kemari. Ya. Dia lembik lah, lembik. Okey, itu ghain. Ya, kalau kita nak tahu sebenarnya yang kita nampak, walaupun mata kita tak boleh melihat sebutan itu, kita rasa, kita nampak dengan mata hati, iaitu jangan jangan matikan je dia. Janji ghain tu bunyi ya. Okey, tu ghain. Ghairil ghairil maghdu. Ini bahaya ni ghain ni kalau sebutan tak betul, sebab kita ghain ni adalah satu huruf yang jadi rukun dalam Al-Fatihah ya. Jadi kalau kita tak betul sebut, lari makhrajnya jadi ain ke jadi kha ke, ini dia selalu jadi kha ya, ataupun jadi qaf. Ghain jadi qaf. Macam mana tu? Sebab dia sangat dekat, dia berjiran dengan qaf. Tu yang kadang-kadang tu terlanjur kita sebut tu. Gha jadi qa. Kadang-kadang jadi kha. Memang betul lah. Bukan kita tidak nafikanlah benda-benda ini. Kesilapan ini membawa kita terjerumus dalam lahnu jali. Ini yang kita tak nak. Jadi bila kita tahu makhraj dia yang sebenar, kedudukan dia yang sebenar, sifat dia yang sebenar, insya-Allah kita akan menyebutnya dengan betul. Kenapa kita kena yakin? Sebab apa? Kita tahu asal huruf itu di mana, sebutan dia macam mana lidah kita, macam mana pangkal lidah kita berfungsi untuk mengeluarkan suara yang sebetulnya huruf itu. Contohnya ghain. Yang ini kita kena jagalah, sebab kita nak semayang kita khusyuk. Selain daripada membetulkan diri kita, hati kita, membuangkan segala-gala benda dekat tepi, kita nak sembahyang, makhraj huruf juga kena tepat ya. Okey. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dan seterusnya nombor 18, mengangkat belakang lidah hingga bersambung ke langit-langit lembut. Sama juga dengan ghain, iaitu kha. Sebab apa? Sebab apa sama? Satu bilik duduknya. Ghain dengan kha duduk satu bilik, satu rumah, satu jalan, satu taman. Iaitu apa dia? Kerongkong. Kerongkong ni ada tiga taman. Taman atas sekali, taman tengah, taman ujung. Tu dia. Jadi ghain dengan ghain duduk satu bilik. Dah lah satu rumah, duduk satu bilik. Tu dia. Jadi samalah juga keterangannya. Jangan kita kha jadi ghain, ghain jadi kha. Dan
kadang-kadang jadi qa. Ni tak mahu ni. Memang ada lah. Ya, ada berlaku. Jadi disebabkan ada berlaku tu, beranilah saya mengumpamakan dan share dengan sahabat-sahabat ni. Saya tahu sahabat-sahabat ni dah pakar dah. InsyaAllah. Jadi kita kadang-kadang kesilapan di situ. Kesilapan orang lain, kita kena hati-hati juga untuk diri kita. Walaupun kita tahulah. Jadi kesilapan dia, sebutan dia, tersilap, kita kena ambil tahu tu. Bukan kita nak tahu kesilapan kita sahaja. Kita berkumpulan macam gini, setiap yang ditegur ya oleh guru pada A kononnya, B, C, D kena ambil peduli juga. Kerana kena tanda juga, kena buat nota juga. Oh, dekat sini kena jaga-jaga. Dekat sini kena hati-hati untuk menyebutnya supaya sebutan kita tepat. Tu dia. Jadi begitu ya, itu cara kita belajar untuk kita sentiasa nak mengejar, memperbaiki bacaan kita ya, terutama kita nak bawa dalam solat. Tu dia ya. Tapi baca dekat luar pun bukannya kata ikut je. Kena betul juga. Ya, kena betul juga. Kalau kita dah faham baca betul, insya-Allah dalam solat pun kita akan berhati-hati dengan huruf-huruf yang susah ni. Huruf-huruf yang selalu kita melakukan kesilapan. Ya. Kita bukan tak tahu, kita dah tahu dah. Tapi kita melakukan kesilapan. Memang kita tak boleh elak pun. Saya pun 10 kali tasbih, 3-4 hari tasbih pun ada kesilapannya ya. Jadi bila kita selalu silap kat situ, kita pun bulatkan. Kalau 3 kali silap, 3 kali bulat. Nak membezakan, ya Allah ya Tuhanku, aku baca berkali-kali silap lagi tempat ni. Baca kali kedua depan tok guru, silap lagi. Tu. Jadi kita senang nak memperbaiki diri kita. Kalau kita tak tanda, ini cara saya lah. Kalau kita tak tanda, kita berangan, kita ego sendiri. Kita kata, Allah, aku dah reti dah benda tu. Rupanya bila tasmid sekali-sekala tu, tak betul. Itulah guna ditanda. Bukan orang tahu pun, kita je tahu dengan buku kita. Kita tanda. Hendaknya yang kalau rajin lagi, adalah kawan-kawan saya yang rajin, siap rebulan lagi. Rebulan ini dia baca tak betul. Sebab ustazah tegur tang situ juga. Kali kedua, ustazah tegur itu juga. Ada siap rebulan sekali. Subhanallah. Ya. Jadi itu, lain kali dia tak baca tak betul dah. Ya, dia baca betul lah. Aku kali ni bila tasmid benda ni, aku tak nak dah baca tak betul. InsyaAllah. Dia kena berazam begitu ya. Baru kita dapat sesuatu anugerah daripada Allah ya. Jadi kita ingat sambil tu kita berdoa, ya Allah, kau berilah anugerah kat aku supaya betul baca kalam Allah ni. Kita memang aku takut sangat ni kalammu, bukan kalam manusia. Jadi kita berdoa, insya-Allah Allah bantu. Allah akan beri siapa yang dikehendaki. Ini buat silap ni sebab Allah kehendaki jugalah supaya kita rajin lagi. Bukan dia nak mendera kita, bukan dia nak mendenda kita, bukan dia menyesa kita, tapi dia nak memudahkan kita ingat. Ya, untuk memudahkan kita ingat bila kita tempuh kalimah-kalimah yang kita selalu silap seperti ghain, kha, qaf ni, kita tidak akan buat silap lagi. Sekurang-kurangnya kalau kita buat silap pun kita ingat, ya Allah, aku dah belajar dah benda ni. Aku dah praktis dah betul. Kali ni tak betul. Apalah dosa aku. Kena gitu. Kena gitu ya. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dan seterusnya qaf begitu juga ya, sama. Mengangkat belakang langit-langit lembut sehingga melekat pada dinding atas kerongkong. Ini anak tekak. Qaf ni baru dia tulis sini anak tekak. Saya ingat saya je sebut anak tekak ya. Jadi qaf ini betul-betul anak tekak. Kalau kaf depan anak tekak. Itu dia. Depan sikit pada qaf. Dia tak duduk sekali lah, dia duduk jiran. Qaf dengan kaf. Okey. Jadi kita tahu ya, qaf ni kita tahu dah. Tengok bila kita baca Quran kita jumpa qaf tu, khalaqana. Khalaq. Apa ni? Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil apa dia? Khalaq ya, khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Itu qaf lah tu. Iqra. Jadi qaf. Jangan kita sebut ikra.
Iqra' kaf. Jadi kena pangkal lidah. Anak tekak. Ya, dekat anak tekak. Bila sebut qaf tu, anak tekak kita bergoyang gitu-gitulah. Dan yang ke-9 iaitu nombor 20, menyempitkan kerongkong ain. An'am. An'amta. An'amta. Memang anak tekak juga yang dekat anak tekak juga yang berbunyi, menyempitkan. An'am, kan dekat dengan ujung tengah-tengah kerongkong kita ni, tengah-tengah kerongkong kita ni bergerak, ya, bergerak kalau kita rasa. Kalau kita tengok tak nampak, tapi kita rasa dia bergerak macam nilah. Memang dia bergerak kalau kita pegang rasa. An'am. Dia punya kerongkong kita kata ke bawah. An'am. Rasa masing-masing. Sebut dan rasa masing-masing. Praktis. Dan yang ke-21, menyempitkan juga pertengahan kerongkong. Yang tadi menyempitkan kerongkong, mana seluruh kerongkong lah ain ni. Tapi yang ha ini menyempitkan pertengahan kerongkong. Dia menyempit-nyempit ni sebab dia duduk satu bilik jugalah ain dengan ha ni. Ha pedas. Kita panggil ha pedas, ya. Orang Melayu pandai reka-reka, ya. Ha pedas lah, ha tawar lah, semua ada. Jadi ha pedas. Memang kalau kita sebut ha, memang macam pedas. Kita pedahkan dulu. Ha. Kita pedahkan dulu baru keluar ha dia. Ha. Ya. Ha. Bukan ha. Bukan ha dulu baru pedah. Bukan ha. Tak. Pedah dulu. Ha. Baru betul. Tapi kalau nak sebut dia. Okey, itu menyempitkan pertengahan kerongkong. Kedudukan dia sama dengan ain dengan ha, iaitu tengah-tengah kerongkong. Ya, satu bilik duduknya. Satu bilik, satu taman, satu jalan. Satu lorong. Dan yang ke-10, yang terakhir. Pangkal rongga tekak ataupun halqum. Hamzah. Menutup perentas suara. Menutup pita suara. Tutuplah dia. Kalau kita nak matikan dia, memang tutup, tak keluar lagi lepas tu. Dan begitu juga ha simpul, ya. Melepas suara melalui perentas pita suara. Tapi dia boleh lepas suara. Yang tadi tak boleh. Hamzah tak boleh, dia berhenti setakat tu. Yang ini ha. Ha hu hi. Ha hu hi. Dia keluar kan suara tu. Ha hu hi. Itu kalau ditambah huruf mat. Kalau ha tambah huruf alif. Ha. Kalau hu ditambah huruf waw, dhammah. Hu. Kalau kasrah dia tambah huruf ya. Hi. Jadi ha hi hu. Bunyi ha hi hu tu tidak daripada tengah kerongkong. Kalau tengah kerongkong, ha pedas. Ha ini daripada awal ni. Awal kerongkong ni, ya. Ha ihdinas sirat. Jangan ihdinas sirat. Jangan lebihkan. Ihdi. Okey. Melepaskan suara melalui perentas pita suara. Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Maka 10 itulah yang kita kaji yang kita belajar pada hari ini, iaitu para pengkaji bahasa Arab moden, ya. Telah menetapkan 10 tempat keluar suara huruf beserta 23 cara sebutannya. Itu dia, ya. Saya rasa sekat itu je lah. Yang bawah ni insya-Allah. Happy pun, ya. Tak apalah, kita sambung besok. Dia dah pukul berapa, kita akan sambung untuk mengaji pula, ya. Tak ramai hari ni, ya. Mihraj huruf di sisi pengkaji Arab moden.
Dia kata apa? Melalui jadual di atas didapati terdapat beberapa pencanggahan antara kajian ulama dahulu dan pengkajian moden. Itu biasa. Pendapat ni memang biasalah, ya. Ada pendapat macam ini, ada pendapat setuju, ada pendapat tidak setuju. Kita sebagai pembaca, kita ikutlah mana yang bertepatan dengan diri kita, mana yang kita mampulah. Tapi untuk knowledge, kita kena tahu semua. Ya, untuk knowledge, kita kena tahu semua. Sama ada dia kata 17 makhraj, ataupun 14 makhraj, ataupun 16 makhraj, kita dah tahu dah. Kita nak pakai yang mana? Ya, kita nak pakai yang 17 lah yang biasa kita belajar dari dulu sampai sekarang. Tapi sebenarnya kita dah tahu dah pendapat fuqara yang lain. Gitu ya. Okey. Menyamakan suara, menetapkan 10 makhraj tempat keluar dan 23 cara sebutan itu huruf Arab, sedangkan ulama terdahulu menetapkan 5 makhraj. Yang kita belajar awal-awal dululah, 5 makhraj dan 5 makhraj am dan 17 jumlah keseluruhan makhraj. Itu yang kita sangat-sangat tahulah. Tapi untuk knowledge, kita kena tahu yang lain juga. Ya? Jadi maknanya kita pakai 5 makhraj am dan 17 keseluruhan makhraj. 5 tu apa? Rongga hidung, rongga bibir, rongga 2 bibir, rongga apa dia? Apa dia lagi? Khalqum, ya. Jadi pangkal lidah, depan lidah, tepi lidah, itu bak lidah lah. Itu yang kita ada belajar, ya. Jadi kita faham yang tu sangat-sangat faham, insya-Allah, ya. Kita belajar iaitu khayshum. Khayshum tu rongga hidung lah, ya. Lagi apa dia? Halqiyah, iaitu rongga kerongkong, ya. Syafahiyah iaitu bibir, lisawiyah iaitu lisan. Itu yang kita belajar. Dan jaufiyah iaitu huruf-huruf yang keluarnya ialah huruf-huruf mad. Itu 5 makhraj yang kita amalkan, Yang lain-lain itu adalah pendapat-pendapat yang lain. Tapi kita kena tahu jugalah. Ya. Okey, alhamdulillah. Jom kita baca Quran. Dekat itulah maknanya habislah keterangan-keterangan ini sampai 210. Ini 19 ya. Okey. Okey, alhamdulillah, siapa nak baca dulu? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Yang pasal 7 tu ke? Ayat 19 ya? Kita muka surat 497. Ayat 19 tu. Saya belum buka Quran. 497. Mestilah ayat awal tu kan? Ayat atas ya, kita habisnya. Ad-duhan. Wa alla kan 497. Wa Allah. Wa alla ta'lu. Yalah betul lah tu surah Ad-Dukhan. Okey. 496 2 orang dah baca, betul. Setengah muka seorang. Saya baca Ustazah. Okey baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Inni atikum bisulqanin mubin. Wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjun. Wa in lam tu'minu li fa'tazilun. Wa da'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun. Wa asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Watrukil bahra rahwa innahum jundun mughraqun.
Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin. Wa ma bakat alaihimus samaa wal ardu wa ma kanu munzirin. Wa laqad najjayna munzirin. ulang. Fama bakat alaihimus samaa wal ardu wa ma kanu munzirin. Wa laqad najjayna bani Israila minal azabil muhin. Sadaqallahul azim. Okay. Sampai 30 tadi ya? Iya. Okey. Sambung. Siapa? Ani Ani. Ani datang. Okey Ani. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin. Walaqad ihtarnahum ala ilmin alal alamin wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Inna haula'i ila yakulun in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Okay, alhamdulillah. Next Nadia. Muka surat berapa? 498. Okay. 498 ayat 40. Siapa baca? Tak, siapa-siapa lah. Yang tanya ni siapa? Terus ya? Saya. Okay, baca. Ingat ada orang nak baca. Baca. Saya baca saja. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaum. Kau tak dengar terus? Tak dengar. Ke saya je tak dengar. Orang lain dengar tak? Tak, suara hilang. Suara hilang. Awak pun tak dengar ya? Saya Ada, ingat saya. Bismillah je yang terus hilang. Macam mana boleh hilang tu? Mute kot. Baru buka. Rahim. Inna syajarataz zaqqum. Oh ni mula muka surat ni ayat 40. Ayat 40 muka 498.
Betul. Tadi tak Saya dengar. baca ayat 40. Inna yaumal Sebab tadi awak tak dengar. Betul, Tadi saya dah tak baca. dengar. Tadi tak ada. tak Tadi dengar. hilang suara. Dah sampai dah ayat 42 dah. Itulah saya kata, ya Allah, dah sampai ayat itu. Mula Tapi kami balik. tak dengar. Kami semua tak dengar. Mute ke? tadi kot. Okey, baca Tak lagi dengar. sekali. Balik dulu. Tak ada mute pun, okey? Sekarang okey, okey lah. Tadi tak okey. Okey. Balik semula, Ustazah. Balik semula. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni maulan maulan syai'an wa la hum yunsarun. Illa man rahimallah. Innahu huwal azizur rahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Khuzuhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim. Ulang balik Kak, silap. Khuzuhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Zuq innaka antal azizul karim. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Sampai mana Ustazah? Lagi satu. Baca. Okay. Innal muttaqina fi muqamin amin. Okay, next. Dan seterusnya. Ruhaidah Ustaz. Okey, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min suddusin wa istabrakim mutaqabilin. Tak. Sundusin. Akak bunyi lain tadi. Yalbasuna min sundusin wa istabrakim mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bikhurin ain. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Wa waqahum azabal jahim. Watlam min rabbik. Zalika huwal fawzul azim. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Sadaqallahul-azim. Seterusnya. Okey. Sabiah nak baca dulu ke Kak Juma? Boleh je. Akak nak baca pun boleh. Okey, Kak Syekh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kak, ha tu pendek Kak. Hamim. Harkat betul dah dibaca. Aduh. Dua harkat, mim 6 harkat.
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات وفي آيات لقوم واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها وبشره بعذاب أليم. Sadaqallahu azim. Okey, seterusnya. Saja. Berapa lagi Siti Tinggal Siti ke? Last lah Siti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza 'alima min ayatina syai'anil Syai'anit takhaza. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhazaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum azabun azim. Hadza huda wallazina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabun min raj'in. Wallazina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabun min rijzin alim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Harun. Alhamdulillah. Sadaqallah azim. Hidayat apa?
Habis? Habis ke? Habis Ustazah? Tak ada orang dah. Okay, Alhamdulillah. 49. Okay, Alhamdulillah kita tengok tajwid sikit. Siapa nak mula? Latin lah. Latin dia. Ayat 1 dan 2. Surah yang sama. Tak payah buka-buka dah. Ayat 1 dan 2 keluarkan hukum yang anda tahu. Hamim tu adalah mat lazim harfi muhaffah. Okay. Dan zi tu nun temuan juga ifa hakiki. Zaid bin Mughayya man asli lul kafirin alif lam samsiyah alif lam qamariyah. Kita ta tu asli minallah Allah dibaca tebal taglis hil alif lam temuan lam alif lam qamariyah. Azi man asli lagi alif lam qamariyah. Hakim Allah dengan mat arif disukun, ma'arif disukun. Itu berapa harakat? 246. 246. Alhamdulillah. Okey, yang kedua Ani. Saya. Ayat 3. Inna wajibuna bisama ma wa ma'asli waw ma'asli tiwal alif lam qamariyah. Ar tu dibaca tebal. La ma'asli ya ma'asli. Mak badal. Hamzah jumpa alif. Hamzah jumpa alif mak badal. Mak badal. Ya. Tilli ada ya ma'asli tilli dalam bila gunah. Okay. Mukminin mak ada disukun dibaca 246. Okey, alhamdulillah. Rusnah. Ayat 4. Rusnah. Rus ada tak Rus? Dah keluar ke? Rusnah. Tak dengar. Dia mute kot. Tak dengar, tak dengar dia. Tapi ada tak? Oh, tak ada orang lain dulu. Rohaidan. Rohaidan. Saya salah. Okey. Jawab yang nombor 4. Wafi tu dah Wafi khalqikum. Betul ke Wafi? Betul. Bukan waktilah. Wafi tu fi ma asli khal tak pandai lah tu lah nak cakap. Okey. Kum tu Izhar Syafawi tu lah mati jumpa dengan waw. Okey. Ma tu ma asli. Minda tu ifa Hakiki. Nun mati ifa hakiki. Tidak batin. Tu mat lazim kalimi. Mat lazim kalimi musaqal. Ada sabdu. Mat lazim kalimi musaqal. Ya. Kalau kabut tu jawab dengan relax. Tu mat badal. Tanwin bertemu dengan hamzah. Tanwin bertemu dengan hamzah tu izhar halqi. Okey. Tu mat badal lah. Okey. Hamzah jumpa dengan alif. Ya. Ya mak asli. Okey. Ni tanwin berjumpa dengan lam. Bukan. Yang tanpa dengung tu apa dah? Idgham. Idgham bila gunnah. Okey. Tu tanwin berjumpa dengan ya pun idgham birunnah. Birunnah. Kalau saya nak berhenti liqau, apa hukumnya? Liqau kalau bukan ni saya tidak usah. Maklin.
Baik. Maklin Ustazah. Maksud waw tu sebab ada sebelumnya ada huruf baris di atas dan waw tu ada tanda mati. Maklin. Ya, kalau Huruf lin. ketika wakaf ya, maklin. Kita wakaf. Okey. Jadi mim yang bertanwin bertemu dengan ya. Mim ni tanwin berjumpa dengan ya, idgham ma'runah. Okey, you. You asli. Kinun tu kita wakafkan dengan ma'arif disukun. 246 harakat. Okey, alhamdulillah. Jumah. Husnah dah datang balik belum? Belum. Husnah ada tak? Husnah tak ada. Tak ada. Okey, Jumah. Sambung. Wah ilala mad asli fil lail fil alif lam samsiah lail yalin wan nahar wan alif lam samsiah ha mad asli ra dibaca nifas ri wama mad jaiz munfasil. Okey. Berapa harakat tu? 4 atau 5 harakat. Okey. Ifa hakiki anzalallah alif lam samsiah Allah dibaca tebal. Okey. Minas sama alif lam samsiah ma wajib muttasil. Okey. Min rizki nun jumpero idgham bila guna. Aro jumpero. Ro dibaca nipis, ifa hakiki, ya asli, bihil alif lam qamariyah, ro dibaca tebal, mau waulin, ha mat asli, ri dibaca nipis, ri ma asli, fir alif lam samsiah. Alif lam samsiah. Ya ma asli, mad badal, ya ma asli, tul liqaumi alif idgham bila guna. Ya. Tul waulin mi yakidun alif idgham ma'runah mi yakidun lun waqaf ma'arif li sukun. Okey, alhamdulillah. Seterusnya Siti Salbiah. Apa ni? Ya lam asliah, a mak badal, ya mak asli, Allah Allah lah jalalah dibaca dengan tebal ataupun apa ni alif lam samsiah. Tal ma'asli ma'asli pula tal izhar nat izhar asli lau afulin ma'asli lu ma'asli silap pula lu ma'asli ma'asli lai hafulin bil alif lam qamariyah haqqa ni apa qaqala kubra haqqa kalau wakaf, kalau diwakafkan. okey. Bi ayyi apa bi ayni hafulin bi ma'asli timbah iklab lepas tu Allah lah pujalala wa mak badal ya ma'asli ni silah qasirah. silah qasirah izhar lepas tu minu ma'arif disukun diwakafkan dengan 246 harakat. Ya, alhamdulillah semuanya dah hebat. Tahniah kerana hebat. Ada lagi tak ada kan? Tak ada lagi orang kan? Rusnah je. Rusnah je.
Ada apa soalan? Ada masa lagi? 5 minit lagi. 5 minit lagi. Apa ada soalan kot nak tanya ke, nak bincang ke, nak share idea ke? Ustazah, saya nak tanya berkenaan dengan yang nun kecil tu, yang syai'an ni tahu tu ayat. Okey. Setiap tanwin, kalau kita jumpa kalimah tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Nun kecil tu kalau kita nak jawab, dia tanya hukumnya, kita nak cakap iltiqa sikanain ataupun iwad. Hukum alif lam lah. Hukum hamzah wasal, hukum alif lam. Yang nun kecil tu. Yalah, kita kena tambah. Kenapa datangnya dari mana? Datangnya daripada ejaan tanwin tu. Katalah an misalnya. AN kan? Syai'an. Katalah syai'anil. Syai'an lah. Sebenarnya dia syai'an kan? Jadi macam mana ejaan tu? Kan alif nun. Kalau huruf Jawi dia alif nun. Alif nunnya. An, alif di atas an. Alif di atas An. nun mati. Alif nun mati di atas an. Nak eja pun susah. Alif nun mati di atas an. Bunyi dia kan? Jadi hukum kita nak jawab macam mana? Nun tu letak bawah tu lah. Kita kena ada lah nun tu. Nun tu mati. Bila mati, yang baris dua tu ditukar jadi hidup nun tu. Jadi anil. Hukumnya nun iwad. Nun iwad lah. Nama dia bukan hukumnya. Namanya Hukum alif lam. Hukum hamzah wasal. Hukum hamzah wasal. Nun sakinah betul? Nun sakinah betul juga. Dia termasuk. Cuba kita tengok dalam buku tajwid surun ni. Tengok bahagian ni. Tengok bahagian hamzah wasal bertemu dengan hamzah wasal pula. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tengok. Yang tajuk tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini dia hamzah wasal. Ada dia satu kumpulan. Satu tajuk saya rasa. Tengok pada kandungan. Senang sikit cari. Semua kawan-kawan cari. Siapa dulu jumpa. Mim sakinah jumpa. Nun sakinah tak jumpa. Nun sakinah tak ada pula hamzah wasal. Ke surat 74 kalau pula. Ke surat 75 ya. Saya 75. Mungkin 74, 75 gitulah. Lama 74. Ya, lama 74 saya punya. Saya punya buku baru lah ya. Entah. Saya ada baru dah lama. Peringatan tentang tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ini contoh dia kan. Qauman Allah kan. Kita kena baca qaumanillah. Jadi macam mana kita? Huruf nun itu bukanlah sesuatu yang ditambah. Bukan kita tambah-tambah pandai-pandai. Tetapi ia adalah nun sukun yang wujud pada setiap suara tanwin. Betul lah saya cakap tadi. Ikut eja dia lah. Ya. Kalau man ni M-A-N huruf Melayu dia. Kalau huruf Jawi dia min nun. Min nun mati bunyinya man kan. Min nun mati di atas man. Betul tak? Jadi nun matilah. Jadi inilah keterangannya. Non sukun ataupun non mati yang wujud pada setiap suara tanwin. Suara tanwin tu berbagai huruf yang bertanda tanwin lah. Kerana tanwin adalah suatu yang bernun. Kembali lagi bahasa dia, bernun. Tanwin mesti ada nun yang tersirat di dalam tanwin. Apakah huruf yang tersirat di dalam tanwin? Jawabnya ialah nun. Nun mati ya. Pada lafaz ya. Nun pada lafaz seperti yang telah dibincang di awal bab ini. Nun itu pula dibariskan kasrah. Dikasrahkan kerana membaris kasrah adalah cara yang dipilih berbanding dengan baris lain untuk membariskan dua sukun yang bertemu dalam satu ayat. Perkara ini akan dibincang
dengan lebih luas dalam tajuk pertemuan dua sukun nanti insya-Allah. Kita tengok pula pertemuan dua sukun. Sampai di sini berakhirlah perbahasan hukum nun sakinah dan tanwin. Di sini disediakan gambar rajah hukum nun sakinah dan tanwin secara ringkas yang meliputi. Mana yang tadi seperti mana yang saya terang tadi lah. Kalau man, min nun di atas man, nun tu mati, jadi manillah. Kalau lepas nun mati tu ada huruf hamzah wasal. Dia nak tandanya nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah wasal, dia kena baca gitu. Kalau nun mati mudahlah kita terus je hidupkan nun tu, nun yang mati tu manillah. Tapi masalahnya tanwin, sebab kita tak tahu istilah tanwin tu. Kalau kita tahu istilah tanwin tu tak jadi hal lah. Sebab yang tersirat di dalam tanwin ialah nun mati. Apabila tanwin ni bertemu dengan hamzah wasal, dia punya formula je lagi tu. Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah wasal, dia akan baca dengan manillah. Bukan kita ikut huruf sebelum. Kalau huruf sebelum baris atas kita pun buat manallah, tak betul. Kalau nun depan nun manullah, tidak betul. Ikut je atas atau depan atau apa pun tanda baris, kita kena sebut barisnya di bawah. Ya. Birulamin ismuhu. Tengok tu yang ayat kedua. Iaitu adunil mursalin. Dia du kan? Dhammah tain. Tapi bila baca du tu tetap dhammah lah. Nun yang mati tu yang tersirat tadi dalam tanwin tadi, kita baca barisnya di bawah. Ya. Kalau tanya kenapa, tauqifi daripada Allah SWT kepada Rasulullah, dan Rasulullah ajar kepada penulis wahyu, dan diajarkan untuk kita begitu. Ya? Okey? Nanti kita cari tajuk pertemuan dua sukun. Kalau ada dalam ni kita boleh tengok terus. Tahu muka surat dia. Pertemuan dua sukun. Ada tak? Sebab keterangan lanjut dia di dalam itu. Pertemuan dua sukun muka surat 285. 285, okey. Pertemuan dua sukun tajuk dia. Okey, kawan-kawan tengok betul tak ada di situ? Betul lah, pertemuan dua sukun pada tanwin ya. Saya punya 285. Orang lain mungkin 284 ataupun 28 berapa. Sikit je ganyotnya. Okey. Kita tengok pertemuan dua sukun ya. Iaitu pada tanwin. Iltiqa is-sakinain ya. Iltiqa sakinain pada tanwin berlaku pada contoh-contoh seperti berikut. Yang seperti tadi serupalah. Qaumanillah birulamin ismuhu adunil musalin. Tanwin tersebut tidak boleh diidghamkan. Tidak boleh. Kita tak boleh cakap birulamin ismuhu. Tak jadi. Tak ya. Qaumallah tak jadi. Tertinggal nunnya satu. Tak boleh. Itu dimaksudkan idgham. Tidak boleh diidghamkan. Kalau kita tak belajar ni, kita akan idghamkan lah. Noh lah nak sebut, tak boleh. Dul salin macam mana susah. Jadi kena ada nun tu juga. Okey. Tetapi apa yang harus dilakukan ialah merungkaikan suara nun dari tanwin itu, kemudian dikasrahkan nun tersebut. Maknanya rungkaikan, ceraikan ejaan tu nun tu. Kalau min nun. Ya, nunnya diletak di bawah hamzah wasal supaya mudah kita nak baca. Jadi bagi kita yang baru-baru kenal ni, kita nota lah di bawah hamzah wasal tu tulis nun kecil baris bawah. Jadi bila kita baca, walaupun kita kena baca macam mana ni, tak ingat. Katalah tak ingat, ada nota situ. Oh, ini kena baca baris bawah. Sampai kita fasih, baru kita padam balik. Kalau tidak, biar situ. Kalau lain baca, senang. Huruf nun itu bukanlah satu yang ditambah, tetapi ia adalah nun sukun yang sudah sedia wujud pada setiap suara tanwin. Ya? Dia memang wujud lah. Tapi tak nampak dilihat.
tapi sebutan kena ada. Tak nampak dilihat dengan mata kasar, tetapi nampak dilihat dengan mata hati. Okey. Ini kerana tanwin adalah satu yang bernun pada lafaz, bukan pada tulisan. Nun itu pula dikasrahkan kerana membaris kasrah adalah cara untuk membariskan dua huruf yang sukun. Sebab dua sukun, macam mana buat ni? Kena ada yang satu yang hidup. Ya? Apa yang dimaksudkan dengan dua sukun di sini ialah huruf sukun yang terdapat pada hamzah wasal sebelum dan selepasnya. Hamzah wasal itu sendiri tidak dikira sebagai huruf sukun. Kerana sukun pada hamzah wasal adalah suatu yang arif. Mendatang. Hamzah wasal. Hamzah wasal memang tak ada baris. Dia ada tanda sad kecil. Hamzah wasal. Yang ada tanda baris ialah hamzah qata. Macam mana hamzah qata? Yang ada macam alif, itu atas dia ataupun bawah dia ada hamzah. Itu ada tanda baris. Kalau dia di atas, mungkin baris fathah ataupun baris dhammah. Kalau hamzahnya di bawah alif, dia baris kasrah. Gitu. Tapi hamzah wasal tidak ada. Tidak ada tanda baris. Kalau dia lepas hamzah wasal ada lam, automatik barisnya atas pada bacaan. Tidak ada pada tulisan tapi ada pada bacaan. Contohnya alhamdulillah. Kan? Ada tak tanda baris atas alham? Tak ada kan? Jadi dia bukan mengikut pada huruf yang ketiga. Cara kebetulan huruf ketiga baris atas, maka alif lamnya baris di batas baca. Pernah saya tanya sahabat, mana tahu alham tu al? Ada ke tanda baris atas? Dia baru tahu. La, baru tahu ustazah. Dia kata, saya perasan memang ada lah tanda baris atasnya. Saya pun baca lah alhamdulillah. Tok guru dia ajar gitu, dia ikut je katanya. Tak tanya. Kenapa tak tanya? Ustaz, atau selalunya dulu ustaz lah. Ustaz, kenapa baca al? Atas huruf ni tak ada pun tanda baris atas. Tak berani tanya, ustaz garang. Tu dia. Ikut je dia baca, ikut. Ya. Tapi orang sekarang, budak kecil pun berani tanya. Ya. Tu dia. Perbezaan orang dulu ya. Orang dulu sangat akur. Nampak ustaz pun cabut lari. Tak ada. Kita nampak ustaz. Hello ustaz. Bukan assalamualaikum ustaz. Hello ustaz. Main-main dengan ustaz. Jangan ya. Itu dia. Itu dia. Sebabnya awak semua tak menempuh zaman dulu. Saya ni menempuh. Oh takut. Jumpa cikgu-cikgu takut. Okey. Menyorok menyorok. Dia dah lepas lalu baru kita keluar. Gitu. Okey, arid ya, itu namanya arid, suatu yang mendatang. Yakni suatu yang berubah barisnya bergantung kepada baris huruf sebelumnya semasa wasal atau waqaf. Itu dia. Pertemuan dua sukun pada awal surah Al-Imran. Ini pertemuan dua sukun pada awal Al-Imran. Seorang yang memilih untuk mewasalkan bacaan pada ayat 1 dan 2 surah Al-Imran akan terdedah pada ittiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Perhatikan ayat awal surah Al-Imran di bawah. Alif Lam Mim. Lepas tu Allah. Macam mana kita tahu Allah? Ya? Sedangkan alif yang kita nampak baca alif tu atasnya hamzah sad kecil. Mana ada tanda A? Mana ada tanda baris atas? Tapi automatik kita tahu ya. Dulu orang tok guru kita hebat. Dia ajar kita gitu. Kita ikut je. Tak tanya. Takut. Ya? Jadi bila kita dah mecet, kita pun belajar sendiri, baru kita dapat tahu, oh rupanya lagu tu. Ya. Jika dirungkaikan di atas akan terserlah huruf mim sukun bertemu lam sukun. Alif lam mim. Mim tu sukun. Ya. Mim sukun. Jadi bertemu dengan hamzah wasal situ. Okey. Tengok dia ada tulis ni dalam ni selepas mim tu Allah. Macam mana nak baca? Di sini dijelaskan 3 cara. Bacaan yang harus bagi awal surah Al-Imran di atas. Ini kita dah tahu dah saya ajar dah kan. Wasal, cara wasal dengan menyambung bacaan mim dengan memanjangkan 2 harakat. Kemudian menyambung mima dalam Allah dengan membariskan fathah panjang 2 harakat sesuai dengan keadaannya sebagai mat asli ketika wasal.
Fathah huruf min bagi mengelakkan dua sukun sesuai pada asal penebalannya. Taqim. Lafaz Jalallah adalah dengan baris fathah. Kalau baris bawah nipis pula dia, tak jadilah. Dan wasal dengan menyambung mim dengan memanjang 6 harakat. Dia ada 3 kaedah yang seperti mana saya cakap lah. Ya, yang dulu. Jadi panjang 6 harakat serupa juga keterangan tadi, yang 2 tadi, tapi dia 6. Itu je. Jadi hukumnya mad lazim harfi muqaffaf. Dan yang ketiganya waqaf. Waqaf tu biasalah. Mad lazim harfi muqaffaf dalam kadar 6 harakat berserta sukun mahad. Ya, sukun akhir sahaja. Alif lam mim. Waqaf. Tak sambung. Tu kita mula Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu. Habis. Itu waqaf. Yang 2 tadi wasal. Wasal 2 harakat dan wasal 6 harakat. Itulah dia. Itulah keterangan 2 nun sukun dan nun sukun yang kita tak nampak lihat tapi nampak dalam bacaan. Ya. Okey, boleh faham? Okey, insyaAllah. InsyaAllah ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita tutup dengan doa. Dah cukup masa ya. Okey, kita tutup dengan doa. Doa majlis dan tasbih kafarah serta wal as. Allahumma arhamna bil Quran. Okey, baca. Sambung. Alahu lana imaman wa nuran wa rahmah wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang baik daripada Allah, yang tak baik adalah kesilapan saya, ketaifan saya. Oleh itu saya minta ampun dan maaf. Sempena hari raya masih ada. Maaf zahir dan batin ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih, minta maaf kakak-kakak semua. Okey. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nanti saya bagi petua nak apa, tadi nak dengar apa, kat belakang tu orang batuk-batuk teruk sangat. Ya. Yalah. Nanti saya pun ada sikit-sikit batuk ni, agaknya makan lawa kan, makan apa-apa orang jamu ngap-ngap. Nanti saya masukkan dalam grup ketua nak ni. Bawang dengan madu je Ustazah. Bawang besar. Saya ni duk makan cengkeh ni kurang tu, alhamdulillah. Tak ada bawang besar dengan madu tu. Bawang besar kita ricih halus-halus 1 biji, gaul dengan madu. Lepas tu biar dalam 2 jam. Biar dalam 2 jam, selepas 2 jam jangan campur air apa semua, jangan. Lepas tu nanti air bawang tu keluar bercampur dengan madu. Dan lepas tu nanti air bawang campur madu tu selepas 2 jam hirup je. Lepas hiruplah minum. Hiruplah 3 sudu ke selawat. Nanti jangan minum air apa-apa. Biar dulu dalam setengah jam. InsyaAllah cepat baik. Buat sampai sehat. Sehari 2 dia 24 jam nanti insyaAllah dah baik. Tapi kita bawang berapa biji? Bawang berapa biji? Sebiji yang besar tu cukup Ustazah. Sebiji yang besar tu campur gaulkan dengan madu. Madu apa sudu? Agak-agak lah. Agak-agak dengan bawang tu. Nanti air bawang tu akan keluar. Bawang blender ke? Tak payah. Ricih halus-halus. Kalau nak blender boleh, tapi dia syaratnya selepas 2 jam. Selepas 2 jam air bawang tu akan keluar bercampur dengan madu. Rasa jangan blender kot, nanti susah nak minum.
Nanti kalau gicir-gicir tu sedap sikit nak kunyah-kunyah bawang tu. Oh, okey. Tapi lepas tu